Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ayat 23 Surah Al-Hajj. Baca dulu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف kena bubuh huruf nun dah bila ingat bila bagi dua jumpa dengan adillah. Berarti dah bagi dua jumpa dengan adillah kena ganti huruf nun. Sawa'anil akif. Boleh nampak? Sawa'anil akif. Boleh? Okey. Ambil sini cuba baca boleh. Coba ambil sini. Allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akif. Allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akif. Sekali lagi sambil sini boleh. سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير Kita tengok terjemahan dan huraiannya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ dari sutra. Tengok terjemah tu kita boleh faham. Apa dia kata tadi? Allah akan masuk ke dalam syurga. Siapa dia yang masuk dalam syurga? Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syarat. Kita tahu sini dia sebut dia akan masuk dalam syurga jenis orang belah ni. Kena beriman dan beramal soleh. Syarat. Jadi kalau kita terasa nak masuk getek dalam syurga, kena penuhlah syarat tu. Sebut tu mudah, beriman dan beramal soleh. Apa makna beriman? Beriman maknanya kita menerima keimanan tu secara yakin dan tidak campur gaul wala yusyriku bihi syai'a. Dia tidak bersyirik dengan segala sesuatu. Sebab itulah orang panggil foundation, asas kita ni,
Email tu kena cuci jilah biar bersih. Jangan campur dengan benda lain. Kalau ada orang kata perbuatan kita tu boleh berlaku syirik, meh-meh nak jadi syirik, sepatutnya bila kita takut kerana nak jaga email kita, kerana email ni lah yang menyebabkan Tuhan akan nilai buat masuk dalam syurga, maka jangan tebal nak berani. Kalau ada ulama kata jangan tebal buat benda syirik, kita kena lari. Jangan dulu, pasal tak rugi kalau kita buat cara dia. Contoh, kita kena berhati walaupun ada orang buat huraian dia kata tak apa. Dia kata boleh minta dengan orang mati, minta tolong orang mati. Dia duk ngajar kat penuh-penuh mulut, boleh minta dengan orang mati. Hujah dia mudah je. Apa beza minta dengan orang mati dengan orang hidup? Dia kata kita minta dengan orang matilah, dia kata mudah sebab dia rehat. Dia kata kalau dia masa dia hidup mula, kita minta tolong dia, dia duk cara ke anak dia, duk cara ke makan minum dia. Dia sibuk, dia kata. Lah ni dia duduk saja. Maka mudah kita minta tolong dengan dia. Ni hak duk ngajar tu, dia sebut tu, duk dengar dalam video dia. Lepas tu ulama kata di antaranya, ni fatwa ulama. Dan kita baca dalam hadis-hadis Nabi, dia kata di antara benda yang boleh berlaku syirik ialah minta dengan al-amwat, minta dengan roh-roh orang mati. Dia panggil istighasah, minta tolong dengan orang mati. Ini syirik, kata ahli ulama. Dia kata dak, buat kena juga. Dia kata kalau minta tolong tak boleh. Dia kata tak boleh minta tolong sebab dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah Allah yang kami sembah dan hanya engkau lah yang kami minta tolong. Tak boleh minta tolong selain pada Allah. Dia kata kalau pakai buah tu kita nak minta tolong saing, tolong pergi bayar bil telefon kawan. Tak boleh, syirik. Kerana minta tolong selain pada Allah. Tengok. Jadi dia nak uyak kesimpulannya, kalau boleh kita minta tolong saing bayar telefon, apa salahnya kita minta tolong orang mati ngeruh-ruh pergi kubur. Tengok dia kona kat tu. Dia syarat minta tolong ni, dia ada beberapa syarat. Yang pertama, kena orang itu hidup. Yang kedua, kita minta tolong tu benda yang boleh dia buat, bukan benda gaib. Ni nak minta tolong benda gaib, minta syafaat dengan dia, tolonglah, tolong berdoa ke Tuhan. Minta tolong orang yang mati dah, suruh tolong berdoa ke Tuhan untuk kita. Hak Nabi ajarnya kita pergi kubur, kita doa ke dia. Ni balik dia minta orang mati doa ke dia. Nampak tak sini? Jadi bila kalau kita dengar ada ustaz-ustaz dia kata tak apa boleh minta dengan ruh orang mati, sedangkan ada ulama-ulama majlis fatwa nak sebut di antara benda syirik ialah istighasah, iaitu minta tolong dengan ruh orang mati. Syirik dia kata. Kalau kita cermat tak usah tebal duk menego lah barang ni. Betul tak? Jadi dia berani kita nak tebal pasal apa? Duk percaya kau ustaz hak kata tu. Dalam dua. Bila ada ustaz kata syirik, hak ni pula kata tak syirik, kalau kita cuma nak jaga email kita, jangan tebal nego. Nampak tak? Boleh nampak tak? Supaya juga kalau amalan bid'ah, bila ada ulama kata bid'ah, ulama ni kata tak bid'ah apa. Jangan tebal nak nego. Kalau salah bid'ah sungguh tak selok kita. Tu nak ayat kalau orang cermat dari segi amalan, dari segi email dia cermat, dia bunyi tak molek tak si selalu. Supaya kita takut ke benda-benda bahaya, takut ke rima tak? Orang kata rima terlepas tu kat serkah mari baru ni. Tak tubik rumah ni kita tak? Takut selalu terlucut mari jumpa mana-mana. Sebab kita takut. Baik. Pasal apa? Apa je kita takut sangat nak jaga email kita tak siwi syirik? Sebab Tuhan sebut dia nak masuk syurga ni orang berimeh. Orang jilah email dia, lepas tu buat amalan soleh. Bila sebut amalan soleh, amalan serupa dengan Nabi. Dua perkara ni kalau dalam hidup kita, kita boleh jaga kesempurnaan iman, kita boleh buat amalan soleh, kita mengikut acuan Nabi, hak Nabi ajar kita, insya-Allah Tuhan kata aku akan masuk dia dalam syurga. Dan dia bayang syurga ni lagu mana mengalir padanya beberapa sungai. Dia suruh kita berasa gerang kelih, kita duduk di rumah kita, mahligai istana, di bawah tangga kita tu. Di bawah tangga tu duduk mengalir anak sungai yang jernih dan
tebing dia dengan batu permata, batu zamrud dan batu yakut. Yakut dan zamrud, bukan pasir kotor, batu kuari dok. Permata cicing hok go 40-50 ribu, hok reduk tunjuk cicing kita tu, dia tu depan sungai, depan rumah kita hijau. Batu permata. Tidak comel kan ni. Air pula jernih, air boleh minum. Manis, musaffal disebut, ia bersih. Tak ada kotor. Lepas tu pula mereka dihiaskan di situ dengan gelam-gelam mah. Sebab dia tahu atas dunia ni orang jantan tak boleh pakai mah. Haram bagi orang laki-laki pakai mah. Dua perkara, mah dan sutra. Orang tina boleh ni dah. Jangan pula tanya, kalau pakai cincin mah boleh buat semayang ke? Dia tanya begitu. Boleh buat semayang, dia tidak najis. Dia kata dia pakai cincin mah. Tak apa masa nak semayang, buat pecak dia kata. Bukan masalah pecak, masalah pakai. Tiko pakai tu berdosa. Ambil cincin saut. Duk berdosa. Cabut tu baru tak berdosa. Dia nanti nak semayang baru dia buat. Berkali dia pergi pehan cincin mah ni najis berkali. Tidak najis. Sah buat semayang tapi berdosa. Berdosa ke apa? Berdosa pakai. Sebab apa? Ya tak boleh. Pasal Quran jelas sebut. Dia tak wimah dengan sutra. Sutra ni kena jaga molek. Kalau kita beli baju batik ni, popo cikgu sekolah ni kan. Ai khamis nak pakai baju batik tak? Tanya molek, sebab lo ni sutra banyak duk jual lo ni. Sek. 100% sek gitu lah. Ataupun capur gapo kalau ada masuk sutra, tak boleh pakai. Haram bagi orang jantan. Orang tina boleh ni. Mah dengan sutra orang tina boleh. Okey. Baju-baju kain jacket tu sutra tu. Kita kena tanya orang industri buat pakaian ni. Jangan tanya orang yang tak tahu, dia kata ada sutra tiruan. Tidak sutra tiruan, sutra tuling. 100 selah ni baju-baju. Baju batik ada jual tu duk gantung dekat bazar Buluh Kubu tu 100, 200, 300 selah dengan pakai sutra. Pakai tu tak boleh buat semayang ke? Dia tanya soalan tu semua. Boleh buat semayang, cuma pakai tu haram berdosa. Banyak lagi kain lain yang kita boleh pakai. Baju batik, kain cotton pun ada, kain tetron, macam-macam. Kain sintetik, kain hak tiruan. Kita pakai hak itulah. Kena pejam mata sebentar, baris sedap pakai sutra ni, dengan mah ni hak kita teliu kelih berkilat-kilat warna kuning ni, senapah, jangan pakai kita atas dunia ni, kok getino je pakai dua perkara ni, sebab apa? Kita nak nanti pakai di akhirat nanti, dalam syurga. Okey. Wahudu ila tayyib minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada mengucapkan kata-kata yang baik serta diberi petunjuk ke jalan Allah yang amat terpuji. Dalam syurga ni Tuhan terkedir mulut lidah kita ni kecik perkara-perkara yang baik. Berjumpa masing-masing salam, wisalam. Kita tidak akan dengar perkataan-perkataan maki, hamung, bertepik, terlolong. Kesemuanya indah dalam syurga. Kata-kata pun indah. Dengar muzik yang indah. Dengar kata-kata orang kecik, suka hilang tu. Semuanya perkataan indah. Kita tak boleh dengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Itu dalam syurga. Orang panggil sempurna. Dengar kehidupan. Orang kata peluh pun tak ada. Tak ada air liur, tak ada bersih pun dok batuk, dok nguak, dok gatah pun dok. Gatah, geli, sikih atau benda-benda hak tak sedap atas dunia tu, Tuhan cabut habis, tak ada dalam syurga. Jadi bila kita dengar begini kan, tidak kau terasa kita nak usaha biar syurga ni betul-betul boleh. Jaga bila jaga lah ni. Tidak nanti kau amalan banyak, dia nak amalan comel. Kena ingat. Amalan tidak nanti kau banyak comel. Sebab Nabi sebut ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Tuhan yang paling suka sekali ialah amalan seseorang tu dia buat sokmo-sokmo berterusan walaupun sikit. Semaya jemaah 5 waktu, semaya sunat rawatib, zikir lebih kurang hak Nabi ajar. Betul tak? Hari-hari Jumaat sedekah boleh seria 2 ria. Jumpa dengan orang pun. Kita buat amalan-amalan baik, kita kekal. Biarlah tidak banyak orang panggil pagi, pas gelap, pas semayang. Lepas tu ngatik 40-50 ribu. Supaya orang ngaji tarikat tu. Nabi tak sia lagu tu, Nabi sebut.
Tuhan tak silap aku. Tuhan nak adwa muha wa in qalla. Tu adalah hadis tu. Siapa dia royak lagu tu? Nabi kita sendiri ajar. Nabi royak ke rumah aku mu kena faham. Amalan hak paling Tuhan sayang, Tuhan kasih sekali ialah adwa muha wa in qalla. Buat sokmo-sokmo walaupun sikit. Jadi kita pun pilih dari jadual kita. Biarlah tak banyak pun. Hak wajib tu memanglah sempurna sembahyang 5 waktu kita jemaah. Tak? Lepas tu berzikir subhanallah 33 kali, lepas pada wisalah alhamdulillah Allahu akbar. Petang-petang orang aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Lepas tu dalam sehari kita selawat pula boleh 100 kali, istighfar pula boleh 100 kali. Dah. Hak kita rajin dengar hak Nabi kata hak dia sukup. Hak ingin lidah berat di timbangan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak apa. Jadi kita reti benda-benda gitu. Lepas kita dengar pula lepas sembahyang subuh Nabi baca 3 kali hak dia kata besar pahala dia berbanding dengan hak duduk wirid di tiga sembahyang tu dia subhanallah wa bihamdihi adala khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali kita baca lepas sembahyang subuh tiap-tiap hari dah. Jadi kita pun jepuk ni kita ipo tu adalah satu jadual bagi kita tu. Kita buat sokmo-sokmo berpersen walaupun sikit tidak banyak 10 orang, tak ngati 10 laksa 20 laksa 10 orang. Tapi kita buat sikit-sikit, kita kekal hak ni pasal apa? Ini amalan yang baik. Dan tak apa kau sikit, tak apa sikit. Sebab Nabi kata adwa muha. Buat sokmo-sokmo wa in qalla walaupun sikit. Boleh faham tak? Jadi start hari ni cuba buat jadual sendiri. Aku nak buat amalan aku hari-hari. Biarlah sikit pun. Padan negara kedera aku. Tapi aku nak buat secara istiqamah. Buat sokmo. Boleh nampak tak dia? Kita tengok huraian. Selepas menerangkan buruknya penderitaan orang kafir itu di dalam neraka. Sebelum pada ni dia royak cerita seksanya neraka. Habis dah cerita. Episod tu kita dengar dah. Ngerinya, dahsyatnya. Timbul perasaan kita, ya Allah, mintalah jangan dekat dengan neraka, tak padan aku tak lawan. Di samping kita minta tu, kita pun kena usahalah. Gapo dia amalan-amalan supaya jauh kita daripada neraka. Nabi doa ajar macam-macam amalan. Lagu mana kita nak buat supaya jauh daripada neraka. Lepas kita usaha pula nak masuk syurga. Bila dah Tuhan royak neraka yang begitu beratnya, periknya, kita tak pada nak lawan. Maka dia pergaya kita pula. Kuk cerita sedap. Cerita menggembirakan kita. Diterangkan pula kebaikan yang diterima oleh orang-orang mukmin. Kita nak jadi orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Mendapat kemenangan dah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu orang yang sembahyangnya dia khusyuk dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang dia tidak buat benda-benda yang lara, benda-benda berdosa. Tu orang mukmin. Baca surah Al-Mu'minun. Sebab Al-Mu'minun lah yang Tuhan jamin berjaya. Islam tu dia tidak jamin selagi. Dia kata qad aflahal muslimun. Dia tak kata berjaya orang Islam. Tapi dia kata qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang beriman, orang mukmin. Orang beriman lagu mana? Cuba tengok surah Al-Mu'minun. Dia sebut sifat-sifat orang mukmin ni. Hak mula-mula sekali sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dia merukkan sembahyang dia. Tu dia dah. Baik. Jadi orang mukmin ni balasannya dia sebut mereka memperoleh tempat tinggal, pakaian dan perhiasan serta kata-kata yang baik dalam syurga sebagaimana berikut. Dia cuba senarai. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang terdapat anak-anak sungai yang mengalir di bawah istana, di bawah pohon-pohon yang meneduh rendang, serta mereka bersenang-lenang menikmati segala-gala yang ada. Tak ada kerja lain. Duduk dalam syurga hanya menikmati keseronokan. Sembahyang dak dah, puasa dak, berzikir dak, buat kerja dak. Tak? Cuba bayar sedap duduk.
Makan nak makan sebanyak mana, dia tidak akan jadi sekok. Telitah nak makan pudera, mari musim king sejak mari depan kita. Tak payah belah, letak tu coh tu bi ulah lah. Mamuh pas solah, tak berasa sekok, tak berasa gapo, tak ada kolesterol, tak ada naik gula, tak ada gapo. Sebab Tuhan buat kakah lain kita, tak ada salur darah seperti tu dah. Tak sombak. Teliu nak makan sate ni makan boleh 100 macok, tak apa, tak naik kepala. Gapo lagi? Cikgu rasa gapo sedap sekali hak lalu hak makan atas dunia ni. Berarti cana. Nak bin ni? Bin ni dia sebanyak mana bidadari. Bini kita muka seorang atas dunia boleh seorang je. Dia buat mari anak bidadari. Jumlah anak bidadari pula bergantung kepada amalan kita. Tak? Anu nak bini dia. Tak, orang tanya makan ni dia royak bini. Okey. Itu nombor 1. Nombor 2, mereka diberi perhiasan. Tadi bab sini duk makan minum ni dia berinya perhiasan. Kelemah. Bertatahkan batu permata, bukan mata apa panggil bukit buluh gapo. Hak Gurkha je ada mata mahal-mahal. Hak 780,000 orang duk tengok pelak naik gewen. Dan memakai mahkota. Bertatahkan mutiara. Sedap duduk dia. Persalinan pakaian mereka adalah daripada sutra. Tak pakai dah, baju guning tak ada dah. Kain baju bandar, kain cotton tak pakai, sutera sebagai penghormatan kepada mereka kerana semasa di dunia mereka dilarang memakai sutera. Hei orang beriman, Tuhan suruh, kerana mu sabar mu di atas dunia, aku larang mu pakai sutera, mu dengar kata, mu patuh walaupun mu nak sangat-sangat tengok sutera tu. Tapi bila hukum aku kata orang jatuh tak boleh pakai sutera, mu patuh, mu ikut, maka hari ni sebagai balasan aku beri kebebasan untuk mu pakai sutera. Nampak? Yang keempat, mereka dipimpin kepada pertuturan yang baik, iaitu apabila masuk syurga mereka akan mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 74. Dia sebut wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Segala puji bagi Allah yang benar janjinya. Bila dia menikmati barang syurga tu, dia akan sebut orang bumi, terima kasihlah kepada Allah. Allah ni Tuhan yang benar janjinya. Tuhan janji innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu dia tidak akan mungkir janji dia. Setan sendiri pun dia mengaku. Tika setan bila masuk dalam neraka, setan bangun cacah. Kita kaji dengar tak dalam surah Ibrahim. Setan bangun cacah, dia berkhutbah, dia berucapan kepada ahli-ahli neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah syaitan ketika sempurnalah segala hukum yang dijatuh ahli neraka masuk neraka. Syaitan kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu dan dia janji Allah itu janji yang benar. Kalau dia janji dia buat sungguh. Tu Allah. Dia berkata, wa wa'adtukum. Aku juga masa atas dunia ni aku janji juga kamu. Aku suruh mutik tu area aku. Fa akhlaftukum, tapi aku janji belawak, dia kata. Kau sakit hati dengar lagu tu. Ni, Tuhan royak dah setan akan kata gitu dalam neraka. Hei ahli neraka sekalian, Tuhan masa kita duduk atas dunia dulu dia janji macam-macam, tapi Tuhan dia tidak mungkin sikit habuk janji dia. Aku pun janji juga, tapi janji aku belawak, dia kata. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum. Aku tak pernah paksa mu, dia kata, tapi mu duk turut aku. Fastajabtum li,
Apa yang mu turut aku masuk atas dunia dulu? Dia tanya. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini mu marah ke dirimu, kutuk dirimu sendiri, jangan marah ke aku. Sebab aku tak pernah paksa mu. Aku camping sahaja. Tapi mu bodoh turut aku. Tuhan royak dah. Dia baca dah rahsia. Iblis akan berucap lagu tu. Aja dengar tak ayat surah Ibrahim, kita tengok. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimisri. Hari ni aku tak boleh tolong mu, mu tak boleh tolong aku. Sama-samalah kita rasa dalam neraka. Tak silap. Mikir molek. Itu orang dalam neraka. Tuhan dia janji sungguh. Iblis pun kata janji betul Tuhan ni. Sebab tu bila masuk dalam syurga, ahli-ahli syurga akan puji, ya Allah, mu janji Allah, tapi janji yang benar. Mereka mempusakakan negeri ini kepada kami. Tuhan wisaka kita sehingga kami dapat tinggal dalam syurga seperti yang kami hendaki. Hak kita duk nak selama kena nyebui sungguh weh Tuhan. Ayat 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akif fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikhu min adzabin alim. Sesungguhnya amatlah zalim orang-orang yang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah, agama Islam. Habis cerita tu Tuhan nak royak orang kafir. Hijau orang kafir ni dia sekat manusia ni nak cari agama Islam. Berlaku zaman Nabi mula, dia kutik tindah habis siapa-siapa dia hok dengar dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di Mekah, Nabi tak ada kuasa. Bilal yang baru masuk Islam, dia hamba, tuan dia rotan godeng buh batu atas dada. Tak boleh nyawa. Keluarga Yasir dibakar nyawak sate. Punya jahat. Dia panggil wak sate mati situ. Kita kelih pegung. Panah api dia panggil wi duduk melawa. Nyawak sate ke dia. Dan dia larang daripada memasuki Masjidil Haram Mekah yang kami jadikan dia tempat beribadat untuk seluruh umat manusia yang beriman. Sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang datang berziarah. Dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan jadilan dengan cara yang zalim, kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Ulasan dia, Allah menyebut pula perangai orang-orang yang kufur, orang kafir. Siapa dia orang kafir ni? Daripada golongan musyrikin Mekah. Musyrikin maknanya orang yang bersyirik. Bukan dia tak terima Tuhan, dia terima Tuhan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqal samawati wal ard la yakununallah. Tuhan kata, hey Muhammad, kalau mu tanya puak-puak musyrikin tu, siapa dia yang menjadikan langit dan bumi? La yakununallah, nescaya mereka akan jawab Allah. Tapi bila-bila dia terima Allah menjadi langit bumi, tapi dalam masa yang sama dia pergi sembah berhala. Itu orang panggil syirik. Syirik ni bukan tolak Tuhan. Hak tolak Tuhan tu orang etis. Dia Tuhan pun dia nak. Kemuka lain pun dia nak. Makna syirik di mana syarikat. Kita menggandingkan sama. Bila-bila nak Tuhan, nak kau benda lain. Ini orang panggil syirik. Jadi puak musyrik Mekah tu, dia mendustakan Rasul. Dia tak terima Nabi Muhammad. Tak percaya Nabi Muhammad. Mereka juga telah menghalang orang-orang yang hendak memeluk Islam. Serta menyekat mereka memasuki Masjidil Haram untuk beribadat. Allah mengancam mereka dengan balasan azab yang pedih di akhirat nanti. Kemudian ayat yang ke-20 ni, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami berfirman, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku, ini Kaabah ini, bagi orang-orang yang tawaf
dan orang-orang yang berdiri dan yang rokok serta yang sujud. Setelah Allah menyebutkan ramai bilangan orang musyrikin Mekah yang telah menghalang orang lain memeluk agama Islam dan memasuki Masjidil Haram. Jadi dia sebut sifat orang musyrikin ni dua perkara dia buat. Dia sekat orang daripada nak masuk Islam. Curi-curi nak masuk Islam. Tahu ke dia ni buat keren nak. Dia tak beritahu Nabi. Dan yang kedua dia sekat daripada nak masuk Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram tu dia boleh menguasai. Dia letak dengan keliling Kaabah tu tokong. Baik. Bahawasanya tidak patut mereka berbuat demikian. Kerana datuk mereka iaitu Nabi Ibrahim yang membina Kaabah yang menjadi tempat tumpuan orang-orang Arab dari seluruh tempat. Jadi Tuhan kata tak patut sekat. Sebab orang musyrikin Mekah dia terima hakikat tu dia ialah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dia bina Kaabah tu untuk panggil semua orang mari beribadat. Jadi apa dia nak sekatnya? Tuhan tanya begitu. Mereka diingatkan supaya meninggalkan perbuatan zalim dan hendaklah menyedari bahawa rumah suci itu dibina oleh bapa mereka iaitu Nabi Ibrahim bagi kegunaan orang ramai untuk beribadat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk tidak menyekutukan Allah dengan benda-benda lain ketika mengerjakan ibadat seperti meletakkan patung dan berhala. Sedangkan mari generasi kemudian, Nabi Ibrahim dah bersih dah. Zaman Nabi Ibrahim, ayah dia sendiri kalau kita dengar ingat cerita dia, ayah dia tu tukang buat berhala, tukang buat patung. Jadi Nabi Ibrahim kata dah, dia buang dah. Tiba-tiba mari zaman lahir Nabi Muhammad kita ni penuh pula Kaabah tu nyok keliling dengan tokong-tokong berhala pula. Sedangkan Nabi Ibrahim tu dia letak asas dah, maknanya hanya Allah saja kita sembah, jangan bersyirik kepada yang lain. Baik, ini cerita pula Nabi Ibrahim. 8 berapa 2 minit lagi. Ada 2 ayat. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Surah ni nama dia surah Al-Hajj, surah haji. Ni baru jumpa kerja haji. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Hei Nabi Ibrahim, acu museru dah tahu. Museru seluruh umat manusia mari buat kerja haji di Baitillah ni, di Mekah. Bila museru, Tuhan kata, mu nanti tengok orang akan berduyun-duyun mari. Mereka itu mari sama ada jalan kaki ataupun naik unta kuruh. Dia sebut tu, maknanya jerih kok mana mari juga. Naik unta kuruh pun mari. Kalau hak jauh, mari naik unta kuruh. Kalau hak dekat, mari jalan kaki. Tu Tuhan kata. Jadi lagu mana? Nabi Ibrahim terima perintah lagu tu. Nak buat pengomel guana zaman dulu. Dia tak ada telefon, grup WhatsApp, tak ada Facebook, nak ayat guana. Nak lau mikrofon, speaker, tak ada. Zaman Nabi Ibrahim. Nak buat guana. Perintah Tuhan suruh seluruh umat manusia dalam dunia. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyeru sekalian manusia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji dan menziarah tempat suci. Jika seruan itu telah dilakukan, Tuhan bersyarat, Tuhan beri, Tuhan janji, kalau mu panggil lah, hei manusia semua pakat mari buat haji di Mekah ni, di Baitillah, Tuhan jamin lepas pada ni orang berduyun-duyun akan mari. Betul sungguh tak? Lah ni tu orang panggil kan, siapa kena buat kota, pakat nak mari berlaku haji dah. Dia buat kota negeri ni, negara ni boleh sekian, negara ni boleh sekian. Tidak lepas dengan cara bodoh gitu. Pasal apa? Ramanya mari. Ni berkat daripada panggilan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Okey. Mereka akan datang dengan berjalan kaki dan ada pula menunggang kenderaan. Pada masa tu dia sebut jalan kaki naik unta kuruh. Tak ada kapal terbang, tak ada kapal laut lagi masa tu. Nampak tak? Lah ni
menyebabkan kapal terbang. Semua negara mari akan berdoyu-doyu pergi ke Mekah. Okey, bapa dia sebut Utah Kuruh tu sebabnya sampai Kuruh Kediri Utah nak berjalan jauh daripada kita kata duduk di Yamen tu, nak boleh sampai ke Mekah tu. 500 kilo nyuk. Lebih lah tu, kat 1000 kilo duduk Yamen. Nak boleh sampai mari. Kalau Malaysia kita kok jauh. Okey. Diriwayatkan bahawa baik Nabi Ibrahim bila Tuhan suruh dia nak buat ke mana, dia pun naik atas, naik tempat tinggi lah, lau nak suruh dengar Gunung Abi Kubais. Nabi Ibrahim kata kepada, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina Kaabah dan mewajibkan kamu mengerjakan haji ke sana. Sahutlah seruan Tuhan kamu. Dia kecek kok bahasa dia lah. Tak ingat bahasa Nabi Ibrahim ni bukan bahasa Arab, Ibrani ke apa. Dia bangun. Hei manusia, gak nak kedengar setara mana urat dengan mulut dengan lekuk begini, duduk atas bukit. Tak dengar dah. Dengar kan ni? Sini kuih pun tak dengar dah. Hei pakak mari. Kalau ada speaker dalam dulu lain juga dah. Tapi Tuhan suruh. Kalau ni mudah, acu seluruh dunia. Tapi nanti kita masuk dalam Facebook dah. Masuk dalam cari internet, pancar ke seluruh dunia. Tapi dulu nak buat apa? Tapi Nabi Ibrahim dah Tuhan suruh tu, suruh kan. Dengar kau kan. Ni nak ayat ni. Lagu mana? Nak ayat orang beriming dengan Tuhan. Bila Tuhan suruh, tak sedap fikir banyak lah. Nak suruh tanya balik Tuhan. Pas nak ayat lagu mana Tuhan? Dia dengar kan ni? Nak dengar berapa orang? Cara apanya? Hak tu kita tolak ke tepi. Bila Tuhan suruh kita buat, kita buat. Dengar tak dengar bukan kerja kita. Dia pun naik, dia lau. Hei manusia, sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina Kaabah dan mewajibkan kamu mengerjakan haji ke sana. Sahutlah seruan Tuhan kamu. Disebut apa kali? Wah dia lau. Maka disahut seruannya oleh sesiapa yang tercatat namanya untuk menunaikan haji semasa berada dalam sulbi dengan ucapan. Terkedih tu, kalau mengikut tafsir ni, kita sendiri sebelum kita ada dalam kandungnya, kena ingat kita di alam ruh, duduk di sulbi. Walaupun ibu bapa kita tidak buat lagi, ruh kita tu sudah ada dah. Ingat tak? Kan Tuhan himpunkan kita di alam ruh. Tuhan buat perjanjian dengan kita, sebut dalam Quran, dalam tafsir tu dia sebut. Maknanya kita ni sebenarnya sama tua berlaku dari segi ruh, sama tua. Cuma dulu ke dia nak masuk jasad, tak? Nak jadi jasad. Ketika ruh tu bila Nabi Ibrahim seru lagu tu, kita jawab masa tu. Ruh kita jawab lagu mana? Labbaik Allahumma labbaik. Itu kita jawab. Apa makna labbaik Allah tu? Aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu. Ni, kita tak sedar, kita dah jawab dah. Kita duduk dalam ruh lagi. Kita tak masuk dalam kandungnya lagi. Dalam susunan ayat ini didahulukan orang yang berjalan kaki daripada orang yang menunggang kenderaan kerana pahalanya lebih banyak. Dalam ayat dia sebut berjalan kaki dulu. Pasal apa? Ingat, setiap langkah orang yang menunggang mendapat 70 kewajikan, sedangkan setiap langkah orang yang berjalan kaki mendapat 700. Dia 10 kali ganda. Pahami ni kita bawa sini. Kalau kita mari masjid, kita jalan kaki dengan naik kenderaan, dia 10 kali ganda. Kata ulama. Ingat. Tapi janganlah pula nak ambil pahala banyak, siapa tak ada orang komak tak ada. Kita duduk ke bergata nak mari sini, nak jalan kaki tak ada pula, rugi juga. Tapi nak ayatnya, kalau jalan kaki dengan naik kenderaan, dia beri 10 kali ganda. Pahala kebajikan di tanah haram Mekah pula dia ganda 100,000. Banyak pahala tak? Baik. Itulah dia. Sekat tu jadi kita sambung hak ni minggu depan. Baik. Jadi apabila hak tadi, bila kita duduk dalam kandungnya, bila Nabi Ibrahim seru tu, kita jawab. Terkadang Tuhan beri kita jawab. Kita kata labbaik Allahumma labbaik. Mengikut ahli tafsir dia sebut, dengan jawapan itulah ada orang yang jawab, ada orang yang tak jawab. Dia kata orang yang jawab
dia ditakdirkan Allah boleh pergi Mekah. Orang yang ditakdirkan dia tak pergi buat haji, kalau mengikut ahli tafsir itu, dia tak jawab masa Nabi Ibrahim seru. Orang yang pergi Mekah buat haji dah tu, jawab dah, wedding lagi dah. Buat haji lagi dah. Tak tahu lagi jawab ke tak. Kalau dia pak mati, tak pergi tu, maknanya, kalau mengikut ahli tafsir, dia kata kita tak jawab. Kita tak jawab masa Nabi Ibrahim seru tu. Ruh kita tak jawab, dia kata. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Itu mengikut pendapat ahli tafsir. Jadi kita minta dengan Tuhan. Kita tak tahu kita jawab ke tak. Dia kata gitu. Ingat dah. Kalau orang tu tak jawab, masa Nabi Ibrahim seru tu dia tak jawab labbaik Allahumma labbaik, maka dia jadi terkedir, dia tak ada buat haji pak mati. Itu mengikut pendapat dia. Itu benda boleh bincang lagi lah, boleh bahas lagi. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Sekarang tu dah.